السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Muka surat 11. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Bahasan sifat baqa. Ini kita masuk pula pada perbicaraan yang keseterusnya, iaitulah tentang sifat baqa. Baqa artinya ataupun terjemahannya kekal. Tapi biasanya kita tertukar dengan bako. Bako satu lagi hak kita duk bercakap tu bako keturunan. Lain, tak sama. Ni bako bahasa Arab. Bako dengan makna kekal, ataupun dengan terjemahan Melayu kitanya kekal. Tu bako. Bahasan sifat bako. Ni bahasan kalau kira-kira gak. Yang ketiga adalah hak pertama dulu sifat wujud, hak yang kedua sifat kidam, yang ketiga pada malam ni bahasan sifat baqa. Tu bilang tu nisbah kita nak belajar, bukan maknanya pada nafsul amri ataupun hakikat sengoti, hakikat sesungguhnya. Yang ketiga tu ialah sifat baqa, tidak. Cuma belajar saja. Nisbah atur di nak belajar. Tu saja. Tertib fizikri. Bukan tertib hakiki, tidak. Bukan. Jadi bahasan yang seterusnya yang kita nak belajar pada malam ni iaitulah bahasan tentang sifat baqa, yang berarti ataupun terjemuh Melayu kitanya kekal. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila sudah kita kejap, yakni kejap di mana? Kejap di dalam hatilah. Tu panggil kejap. Bukan kejap di lidah, tidak. Maknanya tetap di hati tu. Kita ikat kemah dah.
Bukan ikat di lidah, tidak. Jadi apabila sudah kita kejak kata sedia Allah Ta'ala hak pada perbicaraan sifat kidam yang lepas tu, manakala kita kejak dah di hati kita, maknanya sedia Allah dan bukan baru Allah, maka tetaplah kejak pula. Maka kita kena kejak pula, kita kena yakin pula maknanya kata kekalnya kekal Allah Ta'ala dan tak binasanya tak binasa Allah. Manakala kita faham dah, kita kejak dah di hati kita, yakin dah di hati kita maknanya Allah Ta'ala tu sedia, maka mari pula maknanya kita nak kejak pula, nak belajar pula maknanya tentang sifat baqa, iaitulah kekal Allah Ta'ala, tak binasanya tak binasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna kekal, makna baqa ni? Hak kita nak maknanya belajar pada bahasan sifat baqa ni, hak kita nak sipu dalam hati kita Allah Ta'ala ni kekal, tak binasa dia tu. Makna dia apa makna dia? Makna sifat baqa tu hak kita nak kejakkan dalam hati kita ni, kita nak sipu dalam hati kita ni, yang menjadikan satu akidah di kita ni. Maka baqanya baqa Allah Ta'ala, yakni maka bermula makna, definisi, takrif baqanya baqa Allah Ta'ala itu, kekalnya kekal Allah Ta'ala tu, hak kita nak sipu ni, hak kita nak ikat dalam hati kita, maknanya makna kekal ni, makna sifat baqa hak di bahasan ni ialah ibarat. Makna sifat baqa tu ialah ibarat, ialah satu pertuturan, satu percakapan, satu ibarat daripada ternafi akhir. Daripada tak ada akhir. Ternafi akhir, tak ada akhir. Atau makna baqa, makna kekal. Yang kita nak bahas malam ni, Allah bersifat dengan sifat baqa, Allah bersifat dengan sifat kekal. Manakala kita yakin dah Allah tu ada dia tu pula tidak ada awal. Tidak ada awal, hak tu qidam, hak kita belajar dulu. Kemudian ada Allah Ta'ala tu pula kekal, ada dia. Apa kekal? Apa tu baqa? Baqa ni, kekal ni ialah satu ibarat, satu pengertian daripada ternapi akhir, daripada ketiadaan akhir. Itu makna baqa. Makna baqa ni ialah kekal ni ialah satu pengertian, satu cakapan. Hak kita kata baqa tu mengerti di kitanya tidak ada akhir. Ternafi akhir, tak ada akhir. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Allah Ta'ala tu kekal, ada dia tu kekal. Dengan makna macam mana? Tidak ada akhir. Tu makna kekal. Tu kekal-kekal ni ialah satu ibarat yang mana pengertian dia tu membawa erti kepada kitanya ternafi akhir, tak ada akhir. Akhir mana? Akhir itu akhir mana? Kerana akhir ni ada dua makna. Akhir hak kita nak nafi ni dengan makna kesudahan bagi adanya ada Allah. Hak ni kita nak nafi. Akhir dengan makna ada kesudahan bagi ada Allah. Ada Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada hak tak ada. Akhir nanti tu tak ada. Ada kesudahan bagi Allah. Ada kesudahan bagi Allah. Hak ni makna ni kita nafi.
Kerana hak tu sifat kita. Sifat kita tu fana. Apa fana? Ada sudah. Dengan bahawa mati. Ini makhluk semua sekali. Tak kira siapa. Maknanya kita semua ni manusia, binatang, jin, malaikat, maknanya makhluk Allah Ta'ala langit bumi ni bersifat dengan fana. Apa? Tak kekal. Binasa. Punah. Hancur. Mati. Kata gi, benda sama saja. Itu sifat kita. Maknanya ada kita ni. Ada langit bumi. Ada makhluk ni semua ni. Tapi akan bertemu dengan sudah. Akan binasa dia. Akan hancur dia. Kalau kata kita manusia, maknanya kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup dengan ruh, ma fihi ruh, tiap-tiap yang hidup dengan ruh pasti akan merasai mati. Itu dalil. Dan juga maknanya secara umumnya kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu tu pasti akan hancur. Adapun Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala kekal dia. Kekal dia Allah Ta'ala. Kekal Allah Ta'ala ni dengan tidak maknanya ada dia, tidak ada kesudahan. Ada semua. Tu ada Allah Ta'ala. Ada selama-lama. Ada pun ada, kita ada. Ada. Nanti kita akan tak ada. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa, bersifat dengan sifat kekal. Bersifat dengan sifat kekal. Apa makna kekal? Kekal ni ialah satu ibarat yang kita faham dia tidak ada akhir. Akhir dengan makna macam mana? Akhir dengan makna hak kita nak nafi ni, tidak ada kesudahan bagi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah Ta'ala, tak ada sudah, tak ada habis, tidak ada tak hancur, tak musnah, kita kata. Adapun kita, ada kita ni ada kesudahan. Sampai masa tak ada lah kita. Itu sifat kita. Allah kekal. Baqa dia. Jadi maknanya, kata maknanya Allah Ta'ala ni ternafi akhir ni, tak ada kesudahan bagi ada dia ni, dengan tidak bersabit, dengan tidak berkait dengan siapa pun beri kekalnya kekal Allah Ta'ala. Tak bersabit, tak terkait kekal Allah Ta'ala ni. Maknanya tidak ada kesudahan bagi ada dia ni, tak bersabit, tak berkait dengan siapa pun hak beri dia kekal dah. Hanya ia Allah Ta'ala ni yang bangsa kekal. Pesing dia tu bangsa kekal. Kekal Allah Ta'ala ni kekal bahasa dia. Ini dia panggil kekal zatiyun. Ni nak tolak apa ni? Nak tolak sengkaan kita, takut kita kata, oh kalau macam ni, kalau macam tu, penduduk syurga pun kekal juga. Penduduk neraka daripada puak-puak orang kafir pun kekal juga maknanya. Syurga, neraka kekal juga dia tu maknanya. Oh sama ke kalau macam tu? Maknanya kekal Allah dengan kekal penduduk-penduduk syurga ataupun neraka, syurga neraka tak ada. Oh sama kalau gitu tak? Kekal dengan makna hak di Allah ni kekal zati nama dia. Kekal zati ni kekal bahasa dia. Apa kekal bahasa dia? Kekal yang tidak bersabit, yang tidak berkait dengan siapa pun yang memberi kekalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penduduk syurga, duduk dalam syurga kita orang yang beriman, setelah mana nanti di akhirat kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, kekal selama-lama.
Begitu juga ahli neraka daripada puak-puak yang kafir tidak beriman kepada Allah, khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Kekal juga tu. Tak ada suk juga tu. Tidak berkesudahan duduk dalam syurga kita yang beriman. Tak berkesudahan maknanya berada di dalam neraka bagi mereka-mereka yang kufur dengan Allah. Kekal juga selama-lama tu. Hak ni kekal yang bersabit dengan Allah beri kekal. Dia panggil apa ni? Kekal aridi nama dia. Jadi kekal ni ada dua makna. Bakok-bakok ni ada dua makna. Maka bakok yang pertama hak di Allah Ta'ala kekal hakiki ataupun kekal yang zati. Bakok zati, bakok yang hakiki, yang tidak ada bersabit dengan siapa pun yang memberi kekal. Allah tu pesen dia dah kekal. Gitu. Tak ada sabit dengan kuasa mana-mana yang memberi kekalkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat bakok hak kita nak simpul di hati kita. Allah ada dia tu kekal, maknanya tidak berkesudahan ada dia. Adapun kekal satu lagi, syurga, neraka kekal. Apa lagi 10 perkara yang diantaranya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ruh, ajbuz zana. Ajbuz zana ni maknanya satu benda yang kata ulama sebesar biji sawi, kecil halus, maknanya benda ni yang ada dia pada hujung tulang sulbi di manusia. Maka tulang ni ajbuz zana ni ada di tulang akhir sulbi di manusia. Ada satu namanya ajbuz zana. Benda ni maknanya tak acuh. Walau dibakar, walau mati kita tadi tu dibakar sekalipun tak hancur benda ni. Yang mana dengan benda ni lah Allah Ta'ala akan memperhidupkan balik kita di suatu masa nanti setelah daripada kita mati. Daripada ajbuz zana tadi. Maka ajbuz zana kekal, tak hancur dia. Roh tak hancur dia. Begitu juga jasad nabi-nabi, tubuh nabi-nabi, rasul-rasul tak hancur. Jasad para orang yang mati syahid tak hancur. Arash, kursi, qalam, luh, syurga, neraka. Ni semua 10 perkara yang kekal juga ni. Dia bersifat dengan bakok juga. Tapi bukan bakok hakiki. Bukan kekal hakiki. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Adapun 10 benda tadi ialah kekal dia bersabit dengan Allah yang memberi kekal. Allah yang beri kekal dia. Allah yang buat benda ni tak acur, tak musnah, kekal dia. Maka hak ni kekal dia dinamakan kekal aridi nama dia. Kekal yang bersabit dengan Allah Subhanahu wa taala memberi kekal. Adapun kekal Allah Ta'ala kekal yang zati, kekal yang tidak bersabit dengan siapa yang memberi kekalkan Allah Subhanahu wa taala. Kekal sengoti dia ni. Kekal bahasa dia Allah Ta'ala ni. Itulah panggil sifat bakok yang wajib kita kena i'tiqad di hati kita. Kalau tak duduk di majlis ilmu, macam mana kita nak faham benda ni? Kita nak tambah macam mana kalau kita tak mari di majlis ilmu? Kerana nak tambah di hati kita, nak simpul di hati kita melalui tahu terlebih dahulu. Kalau tak tahu nak simpul macam mana di hati kita. Sedangkan benda ni benda usul akidah. Benda asas di dalam akidah. Adapun furu' akidah salah dia tak jadi bawa pada rosak akidah kita. Mana? Misalnya seperti orang tanya kita, apakah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang mula-mula sekali Allah Ta'ala cipta?
Setengah kata ada riwayat yang mengatakan qalam. Ada riwayat yang mengatakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tika tu kita tak tahu. Tak tahu masalah ni. Hak ni dia panggil bukan bawa kepada akidah kita tu punah. Rosak. Kerana apa? Furu' akidah. Cabang-cabangan daripada akidah. Ada pembak ketuhanan hak kita duk belajar ni, hak ni usul akidah. Asas bagi akidah. Maknanya benda ni nak tambah dia tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni kena melalui belajar. Baru kita boleh tambah. Melalui kita tahu. Tahu tu melalui kita belajar dia, berada dalam majlis ilmu. Tu beza. Takut-takut kita tak dapat beza. Maknanya syurga neraka kekal juga, Allah Ta'ala kekal juga. Tak reti nak beza. Bahaya gitu. Tu kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal yang zati nama dia. Adapun akhir dengan makna yang tinggal, yakni Allah saja yang tinggal hak ada. Allah saja yang ada, yang tinggal tu bila? Kemudian daripada binasa makhluk, setelah mana binasa makhluk kesemuanya ni, maka hak ni tidak dinafi akan dia, akan makna akhir dengan makna hanya Allah Ta'ala saja yang tinggal. Hak ni tak nafi. Hak ni tak nafi. Maknanya begini. Maknanya akhir ni ada dua makna akhir ni. Akhir ada dua makna. Akhir makna yang pertama ialah ada sudah. Maka akhir dengan makna yang pertama ni kita nafi. Allah tidak ada akhir. Akhir dengan makna mana hak kita nafi ni? Akhir dengan makna ada sudah. Ada sudah. Hak ni kita nafi. Allah tidak berkesudahan bagi ada dia. Ada satu lagi akhir dengan makna hanya Allah sahaja yang tinggal, hak ada lain-lain daripada tu binasa ke semua sekali. Akhir dengan makna ni kita tak nafi hak ni. Akhir dengan makna hanya Allah Ta'ala saja yang ada, hak lain semua sekali binasa kesemuanya. Yang mana Allah Ta'ala tanya ketika mana berlaku kiamat, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Semua hancur belakang. 40 tahun maknanya. Hancur belakang, nak maknanya dibangkitkan pula pada hari yang seterusnya tu. Hari yang dibangkitkan kembali 40 tahun. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Semua tak ada dah. Maka Allah Ta'ala sendiri yang jawab, lil wahidil qahhar, bagi dialah kerajaan pada hari ini. Maka semuanya hancur. Maka hancur hak tinggalnya Allah saja yang akhir. Hak lain semua hancur belaka, tinggal Allah. Akhir dengan makna hak tinggal hanya Allah, yang lain-lain semuanya hancur binasa ke semua. Hak ni kita tak nafi, bahkan sungguh sungguh sengati Allah saja yang tinggal. Akhir mana hak nafinya? Akhir dengan makna kesudahan. Akhir dengan makna tu baru kita nafi. Allah ada sudah? Tak sama sekali. Ada sudah bagi Allah, ada penghabisan bagi Allah, ada suk bagi Allah. Hak ni kita nafi. Hak ni tu akhir dengan makna tu kita nafi. Adapun akhir dengan makna yang kedua, yang tinggal hanya Allah, yang lain-lain semua sekali binasa, Allah saja dak. Akhir dengan makna ni, hak ni kita tak nafi, bahkan sungguh hak ni. Kerana apa kita tak nafi? Kerana sabit. Kerana sabit
pada firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Apa firman Allah taala? Huwal awwalu wal akhiru, dan dialah Allah taala, ialah Allah taala tu yang awal. Yang awal ni dalil bagi sifat kidam hak dulu. Wal akhir, dialah Allah taala tu yang akhir. Yang akhir dengan makna apa hak ni? Yang akhir dengan makna hanya Allah taala saja yang tinggal, yang lain-lain binasa ke semua sekali, habis hancur ke semua sekali, semuanya musnah sekali, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tinggal. Dan beberapa perkara yang dikecualikan tadi, yang Allah taala beri kekal dia. Ni panggil sifat baqa. Wajib kita sifat, wajib kita tambat di hati kita, Allah bersifat dengan sifat baqa. Allah bersifat dengan sifat kekal. Kekal dengan makna macam mana? Tidak ada kesudahan bagi ada Allah Subhanahu wa taala. Ada dia tu tidak ada kesudahan. Ada sama-sama. Ada pun ada kita, ada kesudahan bagi ada kita. Ada satu hari nanti kita akan tiada. Pasti akan tidak ada. Yang mana kita beriman dengan tidak ada kita ni. Tidak ada kita ni ialah satu keimanan di kita. Adapun dia orang kafir, tiada kita ni, akan mati kita ni, hak ni dia orang kafir, dia yakin juga. Tapi keyakinan dia adat, berdasarkan adat kebiasaan. Yang mana dia tengok kepada cucu-cucu dia ataupun tok-tok dia, anak-anak dia, orang sekeliling dia, oh pakak mati ke semua sekali. Pakak meninggal dunia ke semua sekali siapa masa dia. Dia yakin mati. Tapi yakin mati ni atas dasar adat. Itu orang yang tak beriman. Adapun kita yang beriman pada Allah, dah dengan nas daripada syarak. Allah Ta'ala kata sendiri, maknanya kita akan mati. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang ada roh, pasti akan menemui kematian, akan rasa kematian. Dan segala-gala makhluk ni akan hancur belaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala itulah dia bersifat dengan sifat baqa, bersifat dengan sifat kekal, tidak ada kesudahan bagi ada dia. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Masuk kitab Munyatul Musalli. Kitab Jawi muka surat 9. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Adapun sunat hai'ahnya hai'ah bagi sembahyang. Adapun sunat hai'ahnya hai'ah bagi sembahyang. Apa sunat hai'ah? Yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi. Maka sunat hai'ah ni amat banyak. Ni kita masuk pada perbahasan berkaitan dengan sunat hai'ah. Yang mana kita maklum sembahyang tu, diri sembahyang tu terkandung di dalamnya maknanya rukun.
dan juga yang sunat. Ada rukun, ada hak sunat. Di mana? Di diri sembahyang hak kita buat tu. Ada nama rukun satu, ada nama benda ni sunat. Gitu. Maka rukun kita belajar dah hari tu. Sunat ni pula terbahagi pada dua. Yang pertamanya sunat ab'ad, iaitulah perkara yang dituntut supaya kita buat. Manakala kita tinggal dia sunat, kita tempel dia, tampek dia dengan sujud sahwi. Tu panggil sunat ab'ad. Yang mana telah kita belajar dia. Yang keduanya ada nama satu laginya sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah ni hak lain daripada rukun, lain daripada sunat ab'ad. Hak kita duk buat dalam sembahyang kita, lain daripada sunat ab'ad, hak kita kena dah. Sunat dan juga rukun, hak kita kena dah. Itulah lain daripada tu, nama dia sunat hai'ah. Apa tu sunat hai'ah? Perkara yang dituntut untuk kita buat. Sama dengan sunat ab'ad. Tuntut kita buat juga. Hak sunat hai'ah pun tuntut kita buat. Tapi tuntut dia pun maknanya kalau tinggal dia tak sunat, kita sujud sahwi. Bahkan bawa pada batal lah sembahyang kalau kita sujud sahwi sebab tinggal sunat hai'ah. Itu sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah ni, ada pun sunat hai'ah. Sunat hai'ah mana? Sunat hai'ah yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi itulah. Hak tak sunat, kita tempel dia, kita tampal dia, kita gati dia dengan sujud sahwi tu. Hak gati dengan sujud sahwi sunat ab'ad. Adapun sunat hai'ah tak sunat dijabar, tak sunat kita tempel dia dengan sujud sahwi. Maka sunat hai'ah ni khabar dia. Maka amat banyak banyak sunat-sunat hai'ah ni hak di dalam sembahyang ni. Maka madah banyak tu, setengahnya nak sebut setengah sajalah, nak sebut sebahagian daripadanya hak amat banyak tu. Maka setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak tu, setengahnya hendaklah diangkatkan dua tangannya, tangan seseorang. Hendaklah dengan makna sunatlah. Kerana hendaklah ni ada dua makna. Ada terkadang dengan makna wajiblah, ada terkadang dengan makna sunatlah. Gitu. Maka sini dengan makna sunatlah. Hendaklah, yakni sunatlah, diangkatkan dua tangannya, tangan seseorang. Kita angkat-angkat tu serta permulaan takbir tahrum bagi sembahyang seseorang. Sunat kita angkat tangan kita, angkat dua tangan kita. Bila? Pada permulaan takbir, pada permulaan kita nak bertakbir. Bertakbir tu ialah hak Allahu Akbar tu. Hak lafaz Allahu Akbar bagi tahrum sembahyang, bagi takbir, hak takbiratul ihram tu, hak mula-mula tu. Lalu tu sunat kita angkat tangan di situ. Sunat kita angkat dua tangan. Masuk dalam kata sunat hai'ah, bukan sunat ab'ad. Bukan sunat ab'ad. Maknanya tinggal angkat tangan, hak ni tak sunat sujud sahwi. Kalau sujud sahwi bawa pada batal lah pula. Sebab apa sujud sahwi tadi? Kerana tinggal kerana tinggal angkat tangan pada takbiratul ihram dah. Angkat tangan pada takbiratul ihram, angkat tangan pada nak kata Allahu Akbar tu, hak tu sunat saja. Yang mana takbir tu ialah rukun. Takbiratul ihram tu lafaz Allahu Akbar atau rukun. Adapun diri angkat dua tangan, hak ni sunat. Sunat apa? Sunat hai'ah. Jadi sunat
kita angkat dua tangan, kita angkat tu bila? Pada permulaan, serta permulaan takbir tahrumnya. Sunat akad pada permulaan takbir. Mana permulaan takbir? Allah. Situ Allah tu kan sunat akad. Atau permulaan Allah. Situ sunat kita akad. Lalu tu cara akad tu pula macam mana weh? Posisi dia tu, cara kita nak akad tu. Jadi angkat tadi tu berbetulan tapak tangannya tangan seseorang. Berbetulan tapak tangannya tangan seseorang. Berbetulan dengan bahunya bahu bagi seseorang, yakni bagi musalli, bagi orang yang sembahyang. Cara dia berbetulan tapak tangan, yakni berbetulan tapak tangan yang bawah gitu. Kena tambah sikit lagi tu. Kalau tidak jadi pening. Jadi nak ungkai apa hak dimaksudkan, jadi tak berapa nak nampak. Berbetulan dua tapak tangan, yakni berbetulan dua tapak tangan hak bawah. Ni masih lagi tapak tangan ni. Ni tapak tangan ni. Tapak tangan mana? Hak berbetulan dengan bahu. Hak bawah. Hak bawah. Berbetulan tapak tangan hak bawah kita ni dengan bahu. Satu. Itu cara dia. Dan hujung anak jarinya, yakni berbetulan hujung anak jarinya jari seseorang, berbetulan hujung anak jari seseorang ni pula berbetulan dengan cuping telinganya telinga seseorang. Cuping tu cuping mana? Kerana cuping tu banyak, start daripada atas ni turun ke bawah. Hak berbetulan hujung anak jari ni hak dengan cuping telinga yang di atas. Berbetulan. Tangan tadi dua tapak tangan kita hak hujung berbetulan dengan bahu. Berbetulan dengan bahu. Sama tinggi dengan bahu maknanya, aras dianya. Kemudian hujung jari kita ni pula berbetulan dengan dua cuping telinga. Sama tinggi maknanya dengan dua cuping telinga. Cuping telinga mana? Hak atas. Bagi jarak hak di hujung anak jari kita. Dengan cuping telinga hak atas. Kemudian dan dua ibu tangannya tangan seseorang, yakni berbetulan dua ibu tangannya tangan seseorang. Hak tadi jari, hak ni dua ibu tangannya pula tu berbetulan sama betul pula dengan cuping telinganya telinga seseorang. Cuping mana pula maksud sini? Cuping telinga yang di bawah. Kena tanda. Baru nampak masalah dia. Cuping mana hak sama dengan dua jari kita ni? Cuping hak di bawah. Allah. Maknanya bahu dengan tapak tangan hak bawah sama-sama paras dia. Ibu jari ni pula sama dengan cuping telinga hak bawah. Hak jari atas ni pula hujung dia dengan telinga kita hak atas. Sama betul. Begitu. Allah. Bukan kata Allah. Allah macam-macam lah orang perangai ni. Ni sunat hai'ah. Allah sama betul. Sama betul. Itu cara dia. Kemudian mau azan dulu tak apa. Azan dulu. Nak tambah 10 minit lagi. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الأسد والشرف والدرجة العظيمة الرفيعة وبعض مقام محمود للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara ni, dalam perkara angkat tangan ketika mana kita nak bertakbir, maka hal ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Maknanya ada mazhab yang angkat dianya berbetulan betul-betul tangan tadi dengan bahu. Ni ulama selain daripada mazhab Syafi'i dan puak-puak yang mengikut pandangan tersebut. Adapun di kita mazhab Imam Syafi'i, dengan cara hak kita duk belajar ni, yang mana cara tu menghimpunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan makna pakar satu hadis, tidak. Hak di ulama mazhab Syafi'i tadi menghimpunkan beberapa riwayat, ditafsirkan hadis dengan hadis, maka jadilah rupa demikian. Yang mana riwayat yang pertama maknanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar. Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbira hatta yaj'alaha hazwa mankibaihi. Pada satu hari, maknanya aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan takbir di dalam sembahyang, maka Nabi angkat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi nak bertakbir tu, sehingga menjadikan dua tangan Nabi tadi tu separa ataupun separah
ataupun berbetulan dengan dua bahu. Berbetulan dengan dua bahu. Ini satu riwayat, satu hadis. Itu riwayat Imam Bukhari. Ada pun riwayat yang lain pula daripada sahabat Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunaihi. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila nak takbir, apabila takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkatlah kedua tangan baginda Rasulullah hingga separa ataupun separah berbetulan dua tangan baginda tadi tu dengan telinga Rasulullah. Dengan dua telinga Rasulullah. Tadi dengan bahu. Riwayat yang pertama tadi, riwayat maknanya daripada rawahul Bukhari. Adapun rawahul Muslim, riwayat yang seterusnya separa berbetulan dengan telinga pula. Yang ketiga pula, riwayat yang ketiga, ada sahabat beritahu ayah dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi nak memulakan sembahyang, rafa'a yadaihi hatta takada ibhamahu tuhaziya syahmata uzunaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan tadi, yang mana mengangkat dua tangan hingga dua ibu jari baginda Rasulullah berbetulan separa dengan cuping dua telinga. Riwayat yang ketiga, dua ibu jari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbetulan dengan dua cuping telinga. Maka di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i menghimpunkan tiga hadis tadi. Lalu tu di mazhab kita maknanya berbetulan bahu dengan maknanya tapak tangan hak bawah berbetulan dengan bahu. Adapun hak dengan telinga, hujung jari dengan telinga atas, ibu jari pula dengan cuping telinga yang bawah. Tu terhimpun di apa hak kita buat tu, tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu di mazhab kita Imam Syafi'i. Tu cara posisi kita angkat tangan. Kemudian manakala kita angkat, nak letak di mana pula? Kemudian daripada angkat tangan tadi tu, diturunkan kedua tangan kita tu pula. Turunkan tangan seseorang, turun tu pula setelah akad, turun ditaruh di bawah dada seseorang. Diletakkan pula maknanya di bawah dada seseorang. Diletak bawah dada. Ini pun berlaku khilaf juga. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam maknanya hadis Wa'il, yang mana dia kata, aku lihat maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di atas dada. Di atas dada ni mazhab kita Imam Syafi'i himpun hadis ni dengan hadis yang lain, dengan riwayat yang lain, yang mana sahabat melihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana katanya sahabat, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi ala ruskhi fawqa surrah. Yang mana riwayat yang lain menyatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu yumsiku, maknanya memegang, shimalahu biyaminih, tangan kiri dia pegang di atas tangan kanan dia pegang di atas tangan kiri, dan diletakkan pula ala ruskhi, diletak ala ruskhi maknanya di pergelangan, pegang di pergelangan, fauqa surrah, diletakkan pula di atas pusat. Maka di atas pusat, posisi di kita Imam mazhab Syafi'i, di posisi di mazhab kita Syafi'i, di atas pusat, bawah daripada dada. Itu tempat letak.
Tempat letak di mazhab kita Imam Syafi'i, maknanya letak di atas posisi pusat sikit, bawah daripada dada. Maknanya di bahagian tersebut panggil dada lah. Panggil dada. Atas pada pusat, bawah daripada dada, boleh letak di mana-mana. Seperti kita buat tu lah. Seperti kita buat. Tangan tu pula pegang di pergelangan. Tu cara kita letak. Dan genggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri. Genggamkan tangan kanan kita tadi, genggam dia pada pergelangan kiri, yakni pada pergelangan tangan kiri. Letak pegang di pergelangan tangan kiri, hak tangan kanan ni. Letak di atas pusat, bawah daripada dada. Ada mazhab ya letak atas dada betul. Ada mazhab begitu. Ada mazhab lagi letak bawah daripada pusat. Mazhab kita dah. Mazhab kita letak di tengah antara pusat dan juga dada. Letak situ. Itu cara posisi kita. Lalu tu, kesudahan hantar tangan ke dada tu pula. Kesudahan hantar tangan yakni ke dada, yakni mengakhirkan hantar tangan ke dada tu dengan kesudahan mengsudahkan dengan kesudahan takbir seseorang, sudah dua-dua ni bersama-sama. Inilah atas yang dimuktamadkan, atas yang diperpegangkan pada syarah muhazzab dan syarah wasi. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hak ni qaul yang muktamad. Qaul muktamad maknanya kita akhirkan letak tangan ke dada tadi tu, hak atas pusat, bawah daripada tu, mengakhirkan serta dengan takbir kita. Maknanya Allah mula kita nak bertakbir, nak takbiratul ihram, nak kata Allah, gerak tangan. Allahu Akbar. Bar tu sama-sama serta ketika mana kita letak tangan kita di bahagian dada, atas daripada pusat tadi. Bawah daripada dada, atas daripada pusat. Sekali. Itu sunat hai'ah. Itu cara dia. Itu ialah pandangan yang muktamad. Cara dia begitu. Kena sekali bar pada posisi kita letak tangan. Itu qaul yang kuat, pendapat yang muktamad. Maka pendapat yang tidak muktamad, segelintir pandangan lagi maknanya mengatakan, masih lagi dalam mazhab kita, maknanya satu pandangan lagi mengatakan begini: angkat dua tangan sebelum takbir. Tak takbir lagi, akad dulu. Akad dan takbir itu serta permulaan melepaskan tangan. Angkat dulu Allah, dan disudahi takbir itu dengan kesudahan angkat. Angkat baru kata Allah, Allahu Akbar. Ini pandangan yang lemah. Hak tadi hak kuat. Hak kuat tadi sekali, Allahu Akbar, sekali. Pandangan yang lemah, akad dulu, Allahu Akbar. Gitu. Satu lagi pandangan, maknanya tiga pandangan. Satu lagi pandangan, diangkatkan dua tangan dengan tiada bertakbir, kemudian bertakbir ia, padahal dua tangan itu terangkat keduanya, maka apabila selesai hendaklah dilepaskan daripada ketiadaan takbir. Cara yang ketiga, akad Allahu Akbar. Cara yang ketiga. Jadi ada tiga cara. Walhasilnya hak muktamad tadi kita pegang. Mana hak muktamad tadi? Sekali, Allahu Akbar. Ini di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Dan setengahnya membaca doa iftitah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit siapa-siapa yang nak buat sumbangan lah untuk madrasah pondok guru saya, bolehlah masukkan duit RM10 sahaja di dalam tabung tersebut dan minta tolong ambil resit tu. Resit hak
disediakan, tolong cabutlah. Ambil lah, kalau RM10 satu, RM20 dua. Begitu. Wallahu a'lam.